Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam audio siar Keramat Hamka. Dr. Har bagi pihak Akademi Dr. Har ingin menganugerahkan kedatangan semua dan berterima kasihlah di atas persudian untuk mendengar perkongsian kali ini, dan saya nak menganugerahkan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation, yang selama ni cukup setia lah bersama dengan Akademi Dr. Har dalam audio ni. Alhamdulillah kita dah selesai beberapa kiranya siri lah Ustaz Azlan. Yang lepas adalah dalam konteks Ramadan ini dan ibadat puasa itu secara khususnya. So, selepas Ramadan datanglah Syawal. Jadi dia macam kembang siam lah kan, Ustaz Azlan. So kalau kita bincangkan tentang Ramadan sebagai bulan jihad dan perjuangan, yang itu yang podcast yang lepas, dan juga di situlah rasa syahwat kita harus uruskan, dan juga bagaimana kita sebagai hamba ini harus akhirnya apakah yang mesti berlaku dari transformasi diri kita ni. Jadi kali ini Profesor Hamka memang ada menulis juga tentang nasihat-nasihat bagaimana nak menyambut Syawal itu, dan juga bagaimana pengertiannya itu, supaya kita boleh menghayati apa yang disarankan dalam Syawal. Mungkinlah nak tanyalah, dah dapat vaksin ke belum? Oh, belum lagi. Lama lagi tu perjuangan tu. Orang muda tak apa. Alhamdulillah dah dapat dah. Semalam habis dah dos yang kedua. Kalau orang akan tanyalah macam mana kan bila dia dapat tu. Okay. Dia memang ada yang akan mungkin rasa kelainan yang agak ketara. Ada juga yang macam biasa saja. So, alhamdulillah setakat ni yang paling ketara adalah rasa sakit di tempat injection tu lah. Macam biasa lah kan ada, dan pagi ni bila bangun tu terasalah, tapi alhamdulillah aktiviti tangan ni semua tak ada terhalang, dan dari sudut demam yang itu pun alhamdulillah tak ada. Jadi Dr. Har mungkin nak berkongsi tu untuk memberi semangat lah kan. Ramai orang takut dengan jarum tu satu, tu yang kalau boleh tak mau kena suntik langsung, tapi jarum untuk vaksinasi ni sangat kecil sebenarnya, halus sangat. Jadi macam tapi yang sakit tu sebenarnya adalah bila kita injekkan kandungan tu kan, yang dalam jarum tu dia berkumpul lah sekejap dekat kita punya otak tu. Itu logik lah kan. Jadi memang sakit lah sikit jadi insyaAllah, dan Dr. Har niatkan kan mudah-mudahan ini dikira sebagai salah satu amal kebaktian dalam konteks ikhtiar kita menjaga kesihatan diri kita dan juga orang lain lindungi diri, lindungi semua kan. Betul. Yang itu tu mesti dapat pahala lebih sikit dalam Ramadan ni kan. Jadi mudah-mudahan siapa yang dapat vaksin dalam Ramadan ni pahala tu lebih sikit lah mudah-mudahan. Okey, dan sila Dr. Har silakan untuk dalam audio siar kita kali ni kita buat dalam dua bahagian yang untuk input bagi Syawal ni. Silakan. Kalau kita lihat sebelum ni pun waktu kita dalam Ramadan kita bercakap tentang buku ini, Tuntunan Puasa, Tarawih dan Salat Aidilfitri. Ini kita sebut pada peringkat awal dulu, ditulis pada tahun 50-an. Jadi bagaimana Profesor Dr. Hamka dengan hikmahnya dan pemerhatiannya dalam lapangan hidup tu, dia menerjemahkan bagaimana untuk memaknai Syawal, bagaimana Syawal tu sepatutnya dilihat dengan dimensi yang luas. Kalau kita dululah, sebab saya pun hari ni mungkin ramai juga rasa perasaan agak keliru lepas dengar pengumuman yang kita masuk dan bakal dan menyambut Hari Raya dalam PKP. Setelah setahun yang lalu pun demikian, tentunya ramai orang meletakkan harapan tahun ini dapatlah raya macam normal dan mengubat sikit rasa fatigue, burn out. Yang dah agak berpanjangan. Tapi demikianlah realiti yang terpaksa kita hadapi. Kita pun masuk ke PKP. So kalau kita baca dalam Profesor Dr. Hamka punya ulasan, kita jadi rindu nak hari raya, macam raya yang betul lah.
Jadi bila Profesor Hamka kata perasaan syukur, bangga, bahagia yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang kita rasakan setiap tahun, kata Profesor Hamka. Ia lebih mahal dari wang, ia lebih mahal dari emas dan perak. Orang yang merasakan ketundukan jiwa kepada Tuhan, orang yang beriman dan takwanya mendalamlah yang akan merasakan nikmat rohani pada hari 1 Syawal itu. Dia satu rasa walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menzahirkan kesyukuran kita. Namun ramai mungkin tak boleh relate lah kalau kita baca dalam konteks hari ni. Macam mana nak rasa syukur, nak rasa bahagia, mak ayah jauh, tak boleh balik. Apatah lagi kalau sesama suami isteri terpisah disebabkan sempadan. Ada orang yang bukan hanya dalam Malaysia ataupun Selangor, yang memang berada di Singapura. Kita tengok iklan yang ramai duk sebab di media sosial, kita tengok mereka dah 8 bulan tak balik, 6 bulan tak balik, hanya berjumpa dengan anak. Anak tu ditinggalkan waktu umur beberapa bulan lepas lahir. Dah besar lah, tak pernah jumpa lagi dengan ayah dia. So, itu semua ujian yang besar dan kita empati sama-sama, kita sama-sama lah saling sokong menyokong kan melalui waktu yang, dan kita ingatkan hadis inilah Nabi SAW sebut, ajaban li amri mu'min, inna amruhu kullahu lahu khair. Semua amal dia kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min. Semua urusan dia baik dan tidaklah demikian melainkan kalau dia seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Kalau dia ditimpa satu kesusahan, satu perkara yang menyedihkan, menyukarkan, dia dia kalau dia dapat satu sarra, satu benda yang membahagiakan, dia syukur. Fakana khairun lah, dan itu baik untuk dia. Fa in asabathu dharra, bila ditimpa dharra, kesusahan, keperitan ini, dia bersabar, fakana khairun lah. So, moga-moga kita sentiasa berada di antara dua dan syukur. Konsep itu sangat-sangat diperlukan buat masa ni Lan. Sebab agaknya memang itulah perasaan kita, patutnya kita bergembira, tapi masih belum boleh lagi ya. Jadi dalam kita cari apakah hikmah di sebaliknya tu, hadis seperti ini memberikan kita harapan ya, bahawa lagi kuat kita nak beriman dan bertakwa tu, lagi besarlah ujian dia ya. Jadi mudah-mudahan itulah sebenarnya hasil daripada tarbiyah kita Ramadan ini. Maknanya dua Ramadan ini, 1441 dan 1442 ini, dia sepatutnya menatijahkan kita dengan keimanan yang lebih dalam ya, insyaAllah. Betul. Kita berdoa moga Allah bagi latihan sebulan tu menguatkan rohani kita untuk sentiasa positif lah. Maksudnya melihat sisi-sisi baik yang ada kan. Ada orang yang memang ahli keluarga dia meninggal beramai-ramai, bukan seorang dua, mungkin satu keluarga ada yang meninggal, ada yang hilang pekerjaan sampai sekarang tak dapat lagi. Dan memang dalam Profesor Hamka menyebut, hari raya menyebabkan hati dekat mendekati, dendam terhapus, kesumat habis, berkumpul sesudah berpisah, bersalam-salaman yang tidak akan berlaku tahun ini, bersalam-salaman sesudah lama tidak bertemu, jernihlah hari sesudah keruh, teranglah hari sesudah kabut. Semuanya itu memupuk cinta, kasih sayang, setia dan pengorbanan, persaudaraan dan silaturahim. Kalau kita lihat, itulah mood vibe Ramadan, vibe Hari Raya Aidilfitri. Kita akan bersalaman, kita melepaskan rindu kepada saudara mara, kepada ibu dan bapa. Dan ada satu perkara yang unik, saya rasa ini memang Malaysia ataupun Nusantara sahaja yang ada amalan ini, iaitu bermaaf-maafan. Misalnya kalau kita lihat di bahagian India, di bahagian Arab, saya tak pernah lah nampak mana-mana orang bermaaf-maafan pada pagi hari raya tu. Yang mana kalau mereka lebih vibe dia taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal kita bulan lepas diterima daripada kami, daripada kamu, begitu. Tapi kita lebih santun budinya, dan itu mungkin Dr. Har ada pembacaan yang boleh trace gaya maaf-maafan ni boleh menjadi begitu indah. Dia hanya berlaku di Malaysia, saya ingat. Okey. Dan mungkin di rantau ini. Di rantau. Okey. Kita baru je bagi kuliah tentang Communication Style in Leadership ya, pada kursus LMCR 2412, Leadership and Interpersonal Skill ya. Secara komunikasinya ni, gaya kita kan Lan, kebanyakan kita berkomunikasi secara pasif. Itulah dia di dalam budaya kita ni, di sebelah sini ni, dibandingkan mungkin
dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di tempat lain, mungkin lebih kepada assertif dan kadang-kadang tu agresif juga, tapi assertiveness mereka tu menjadikan mereka mudah untuk menegur. Kemudian tu yang kalau kita selalu kan tengok orang Arab gaduh, tapi bila ada seorang selawat, okey dah, habis betul tu. Bukannya ada dendam, mungkin lepas ni kan dia santau je orang tu, tak ada. Tapi mungkin di antaranya lah kerana kita lebih menghargai keharmonian. Jadinya tak apalah kalau ada orang tindas kita ke, kan orang buat apa kita diam kan aja. Tapi hati kita tu sebenarnya bercakap ya. Jadi oleh sebab tu, disebabkan kerana kita tidak assertif, kita tak naklah juga agresif kan, tapi setidaknya kita assertif. Apa dia orang assertif ni? Dia mengatakan bahawa hak orang lain itu penting, tapi hak dia pun sama penting. Dan dia akan menghormati pandangan orang, hak orang lain, tapi dia akan mempertahankan pandangan dan hak dia. Sebab tu jadi win-win. So dengan itu tak apa orang tak terkejut kalau doa ketika Syawal tu adalah taqabbalallahu minhu minkum misalnya, sebabnya masing-masing ni. Tapi kita sebab inilah satu peluang untuk semua dah bermaafkan kan. Jadi kita boleh ambil peluang tu. Sebab kalau nak kata maaf seorang lepas saja ada masalah tu minta maaf, memang tidaklah, sebab kita berusaha dengan itu. Jadi itu pandangan Dr. Har. Tapi again, bila sebagai saintis ni, Dr. Har katakan ini pandangan Dr. Har secara peribadi. Dia mesti diperkukuhkan dengan kajian yang lebih empirikal dan lebih kualitatif, kajian kualitatif tu kan, yang menunjukkan memang itu yang berlaku. Tapi kalau dilihat, itu sebabnya agaknya kita berbuat-buat nak minta maaf masa tahun macam ini. Tapi kan jangan lupa kalan, ada orang tak boleh maafkan juga. Sebab dia, tapi dia bukannya dia senyum-senyum gitu. Sebab bila kita pasif, kebanyakan keadaan kita akan jadi pasif agresif juga. Maksudnya bila kita ada kemarahan dan tak dapat nak diluahkan, maka orang pasif ni dia akan naik pasif agresif. Jadi kita ni mati-matilah ingat dia dah maafkan kita, rupanya belum lah. Jadi rupa sambung lagi tahun depan. Allah Rabbi ya. So itulah. Menarik tu, yang mungkin pengkaji kat luar negara pun rasa unik, dan mungkin mereka pun nak tahu macam mana budaya ni boleh jadi. Sebab kalau kita tengok generasi muda dah agak agresif kalau kita tengok di Twitter. Tapi bila masuk raya memang jadi standard, maaf Zahir Batin, MZB kan. Ada punya short form pun ada. Dan kalau kita lihat memang antara benda yang Profesor Hamka pun sebut dalam buku dia ni, ada banyak. Dalam satu artikel ni pun kita boleh lihat. Kalau saya nak highlight tu, saya rasa macam mana yang tak payah highlight lah. Semua macam kena highlight. Sehingga apabila disebut dalam Ramadan ni 30 ataupun 29 hari kita melatih iman dan takwa kita, sehingga ia telah berakar dalam jiwa, dan hari raya ini akan lebih banyak menanam rasa kemanusiaan dan kasih sayang, rasa memberi dan berkorban, rasa zakat dibayar, fitrah dibayar, yang melarat ditolong, dan itu menyebabkan iman diperteguh dan ukhuwah dipererat ataupun diperkuat. So itulah vibe yang kita kena adapt dalam raya kali ini, dengan adanya teknologi digital ni yang kita boleh berhubung, walaupun dia takkan samalah dengan bersentuhan dengan adanya orang tu kat depan mata. Kita pun dah experience macam forum, podcast pun, kita bila berjauhan dia punya kehangatan perbincangan itu pun dia hilang lah dalam jalur-jalur lebar ni. Tapi kita kena sentiasa usaha juga supaya, dan jangan kita lupakan orang-orang yang mungkin dia tidak ada peluang untuk boleh terus connect macam ni. Kadang-kadang ada yang dalam kalangan jiran-jiran kita. Sebab tu Hamka sebut, bila kita keluar daripada Ramadan ni, dia kadang-kadang apa yang berlaku adalah kita habis di Ramadan menjadi orang yang berperi kemanusiaan. Kita habis di Ramadan bagi infak. Kita anggap tempoh tu dah habis. Kita nak kembali kepada sebelum Ramadan. Sedangkan mindset dia adalah untuk berubah dan melukis arah baru sikap kita, empathy kita kepada orang. Dan saya faham pengalaman kami sendiri melihat daripada tahun lepas, ramai orang pun dah fatigue, dia pun nak tolong, dia suka nak tolong, tapi dia pun dah, gas dia dah habis. Semangat dia. Kita sampai bila macam ni kan, dengan kekecewaan, kemarahan terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak melaksanakan amanah seperti mana yang dipertanggungjawabkan, menyebabkan orang ramai menderita begitu. Kita dapat faham, dan itulah situasi yang sukar kalau kita lihat, mencabarlah untuk emosi, mental health. Bukan hanya kita, anak-anak juga
Saya ingat mungkin anak-anak saya pun dah macam tak ingat dah apa experience raya sebenarnya. So kita duduk kat rumah, lepas solat sekejap mungkin makan kuih sikit, lepas tu tengok TV. It's just like another day. Tak rasa dah dia punya kelainan. So mungkin Dr. Har boleh bagi sedikit tips. Saya rasa ramai orang yang tengah down pada ketika ini. Dia mungkin dah beli baju, dia anticipate nak balik. Tiba-tiba dia tahu benda ni semua, apa yang dibayangkan tu tidak akan berlaku. Mungkin Dr. Har boleh bagi tips macam mana nak manage perasaan tu. Mungkin saya sendiri perlukan nasihat. I need the tips myself agaknya. Tapi tak apalah, bagi kita saling mendukung lah dalam konteks ini kan. Jadi mungkin kalau kita lihat apa yang menyebabkan manusia ini rasa kecewa adalah apabila apa yang diharapkannya tidak tercapai. Di situlah datangnya kecewa kan. Kecewa ni pula satu perasaan yang sangat tak menyeronokkan, sebab di situ ada rasa terkilan, ada rasa marah, ada baru ni Dr. bincang bahawa kita sebenarnya emosi ni bukan emosi saja, dia ada banyak kategorinya, dan juga emosi yang berat itu adalah emosi yang di dalamnya ada lapis-lapis lagi ya. Dari situ kita bincang tentang emosi cemburu. Emosi cemburu ni pernah Profesor Psychiatrist Tohal dia kata, dia macam bawang tu. Ya, bawang tu kan kopek satu ada satu lagi, kopek lagi ada satu lagi ya. Dan analogi bawang tu sangat apt lah, sangat bagus, sebab masa kita mengopek tu keluarlah air mata kita ya, sebab dia ada asid dengan keluar tu. Jadinya mari kita tengok dari sudut perasaan kecewa ni ya. Dan memanglah tadi tu dia adalah emosi yang kompleks. Dan sebab tu kita pertama sekali kita macam mungkin dari dalam pedoman ini juga ya, kita melihat bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosi kita lah untuk menangani dia ya. Jadi kita kena identify all those emotion lah. Maknanya Dr. suggest ya, kita buat masing-masing punya sinarai emosi ya. Dengan anak-anak pun tak apa, khususnya anak-anak yang remaja yang dah belia semua tu, kita buat satu macam perbincangan tentang macam ni emosi kita hari ni ya, macam ni kita tak boleh nak raya. Saya fikirkan begini pula, PKP di daerah tu yang dah ada 6 daerah di Selangor, ada lagi yang tidak. So, walaupun kita contohnya satu negeri, kita dah agak tak apalah satu negeri kan, insyaAllah boleh lah nak ziarah kalau mak saya di Sabah Bernam ke macam contoh gitu kan. Tapi tengok yang itu pun tak boleh kan, jadinya lagilah. Jadi so mari kita share kita punya emosi tu, dan dengan sinaraikan dulu emosi itu satu. Kemudian kita step yang kedua, kita kena pasti dari mana datang emosi ni. Selalunya dengan cara kita berfikir lah. So masing-masing kita akan dan kalau kita share satu keluarga kan, bukan keluarga je, dengan semua pun hampir sama je cara kita berfikir tu, dan sebab tu emosi kita hampir sama ya. Kemudian kita mungkin kena bincangkan tentang mana emosi yang sebenarnya berfaedah dan mana yang tidak. Yang tidak tu macam negatif tu, dia akan bawa pada negatif emosi yang lain juga. Jadi dia pull us down. Jadi lagi ni. Tapi di situ mesti ada emosi-emosi yang positif. Apa dia tu Lan? Contohnya kan kita barulah kan, bila benda satu yang kita ingat kita dapat senang-senang je, sekarang kita dah tak boleh dapat, kita akan menimbulkan rasa penghargaan. Kita tak lagi lah take for granted atau ambil acuh tak acuh lagi dah. Sekarang ni kalau boleh balik kampung, Allah seronoknya. Dulu kita macam alah nak balik kampung pula, nanti orang kan tak ada aircon, tak ada tu. Tapi sekarang ni kita tak apalah, tak jam 7 jam jam tak apalah, tak ada aircon pun. Ya, dan kita boleh tengok kita punya kampung, dan tengok kita punya atuk nenek contohnya. Jadi kadang-kadang Allah menghalang dulu supaya kita lebih menghargai. Macam puasa ni ya, macam dalam bulan puasa juga tak boleh makan. Jadi masa iftar tu Allah seronoknya makan. Tak boleh minum. Jadi bila masa iftar tu seronoknya minum. Jadi begitu juga agaknya. Kita diberikan ni supaya kita lebih menghargai benda yang selalu ni kita take for granted aja. Agaknya lah kan. Jadi I think this is bagusnya tu, kita akan mesti bercakap tentang emosi. Dan itu satu lagi lah, orang yang pasif ni dia tak fokus pada emosi dia. Tak apa, dia okey je. Kan itu bahasa kita saya, okey je. Padahal bukannya okey, memang tak okeynya ni. Jadi mari kita sama-sama terima hakikat ni tak okey. Memang tak okey. This is not normal. Jadi oleh sebab tu kita mungkin bila macam tu kita saling sokong mendukung agaknya kan. Kita jadi lebih
lebih rasa prihatin dengan ni. So insyaAllah kita balik pada yang apa yang Hamka nyatakan tu. Tak apa, insyaAllah kita kutip semangat Hamka tu tadi. Mungkin masih lagi boleh kita rasakan tu, mungkin sedikit berlainan, dan mungkin doa kita lebih lagi lah kali ni ketika solat raya tu. Tak tahu lah, agaknya Lan juga yang bagi khutbah raya kot kat anak-anak isteri. Jadi nak pun tak dengar suara. Sila Lan. Kalau kita lihat ni, antara yang disebutkan Profesor Hamka dalam buku ni adalah untuk berusaha terus istiqamah lah selepas Ramadan, supaya kita tidaklah seolah-olah masuk Ramadan tu ternanti-nanti untuk dibebaskan. Tapi kita keluar dengan mindset yang kita dah jadi lebih baik. Ada perkara yang kita dah latih daripada diri kita ni yang kita nak bawa keluar sebagai diri kita yang baru. Dan walaupun kadang-kadang mungkin tak besar, mungkin solat kita lebih terjaga berbanding sebelum ni, mesti secara normal manusianya kita punya graf spiritual tu akan turun selepas Ramadan. Itu normal sahaja. Tapi lepas tu Profesor Hamka sebut, jangan lupa Allah sebut ni memang ada momen-momen yang manusia perlukan boost, perlukan tujahan ataupun kuat semangat. So datang Jumaat ke Jumaat, Allah ampunkan dosa di antara keduanya. Ramadan ke Ramadan, Allah ampunkan dosa antara keduanya. Dan demikian haji ke haji, umrah ke umrah. So semua itu memberikan satu mindset supaya bila berterusan ni, janganlah tinggal terus. Walaupun kecewa, walaupun sedih, tapi mungkin kesedihan itu menambahkan lagi rasa pergantungan, rasa penghargaan, rasa syukur itu. Kita mula syukur dengan benda-benda kecil yang kita ada berbanding orang yang mungkin keadaan dia tu beraya tu jauh lebih teruk berbanding kita yang mungkin duduk rumah ada aircon, rumah ada TV, ada internet. Bayangkan orang yang duduk di kawasan-kawasan yang lagi terjejas, lagi dia tak ada income, makan raya tu pun tak ada duit. Itu hari-hari kami terima mesej, nak raya tak ada duit, nak raya tak ada makanan. So Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Pengalaman ini memang ada side efek dia pada emosi, tapi kita juga ada kesan-kesan positif. Kita lebih bersyukur, dan mungkin itu juga yang kita lihat, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita membesarkan Allah kerana petunjuk yang Allah bagi kepada kita dalam Ramadan ni. Dan keadaan Ramadan yang seperti ini masuk ke dalam PKP ni mungkin lebih mendalam petunjuknya yang kita dapat rasa berbanding sebelum ini. Wa la'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur. Syukur tu bukan hanya sebab harta, kesenangan, anak pinak, keluarga. Syukur disebabkan petunjuk yang Allah bagi. Ada beberapa aspek spiritual yang tak pernah unlock, kali ini dia unlock. So kita boleh nampak satu simpulan yang terlerai, dan kita nampak ini mungkin hikmah daripada apa yang terpaksa dilalui. So moga Allah SWT bantu kita. Bukan perkara mudah. Kita tak nak nampakkan dia seolah-olah ini easy, everybody should be okay. No, kita appreciate it's a difficult moment, waktu-waktu yang sukar, dan kita perlu bersama. Macam Dr. Har sebut tadi, saya ingat memang tema besar ni adalah Ramadan, raya tahun ini adalah kita kena reach out kepada friends supaya kita buat mereka rasa tak lonely. Kita ada, kita mendengar, kita pun mendapatkan kekuatan dengan saling berhubung, call, message, WhatsApp, video call, semua yang possible kita buat insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Lan untuk cerita yang ini. Kita simpulkanlah bahawa dalam keadaan yang sepatutnya kita bergembira, mungkin kita tidak diberikan cukup dia punya resepi tu untuk gembira. Maknanya kali ni kalau masak rendang tu, mungkin kita kena buat rendang tanpa ingredient lengkuas lah contohnya kan. Jadi rendang kita mungkin tak berapa sedap. Tapi walau bagaimanapun, kita kena sentiasa ingat bahawa at least kita boleh buat lagi rendang tu. Kerana bukannya tak ada langsung. Jadi, dan itu agaknya Lan, untuk kesimpulan kali ni kita lihat, agaknya dunia ni kalau Lan tengoklah sebelum COVID kan, dia dah jadi macam satu keadaan di mana kalau katalah gelembung tu, dia dah memang terpecah lah gelembung tu ya. Gelembung apa? Rasa macam semua ni mudah, dan kita jadi seolah-olah manusia yang tak nak itu juga. Kita nak yang itu juga. Kita tak akan tolerate yang selain daripada itu kan. Kita jadi manusia yang sebenarnya semakin angkuh dan sombong ya. Jadi mungkin rasa betul kalau Dr. Han mungkin nak ikut dengan buku yang tengah Dr. Han baca ni ya. Tariq Zakaria dia menulis 10 lesson for an post-pandemic world ya. Tariq Zakaria
Kita tahu Farid Zakaria ni kan, dia memang di CNN tu dia ada dia punya Slot dia punya slot dia sendiri ya. Dia punya siapa kan interview dia Farid Zakaria, masya-Allah. Tapi Farid katakan bahawa kita, we are always being asked to think big, kata. Kita selalu dikatakan fikirlah dengan yang sebesar-besar. Tetapi ya, dengan adanya pandemik COVID-19 ini, kita dikalahkan oleh yang sangat kecil, dia kata. Ya, yang saiznya adalah 1/10 by the power of 10 ya, noktah yang ada di akhir ayat ni kan. So kita ada dot tu kan, dan saiz COVID ni adalah 1/10 ganda 10 ya, maknanya sangat kecil, tapi dialah sebenarnya ya, yang Allah hantar untuk mengingatkan kita bahawa kita adalah makhluk yang sangat-sangat bergantung kepada Allah. Wa antumul fuqara ya, wallahu ghaniyyul hamid ya. Kita tutup dengan itu, kamu itu sangat bergantung kepada aku, Allah kata. Dan aku ini, Allah ini Ghaniyul Hamid, saya lagi terpuji. Maksud tu kiranya satu tamparan lah untuk kita. Dan kalau kita masih lagi tak ambil iktibar begitu, tak tahulah kita ni jenis orang apa agaknya kan. So insyaAllah kita bertemu lagi dalam podcast yang seterusnya selepas untuk mengisi ya Syawal kita kali ini. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.